Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik, hari ini kita akan buat sedikit tuition lah. Kita anggap tuition lah untuk murid-murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Untuk subjek matematik, kita akan gabungkan kemahiran daripada dari tahap 1, iaitu darjah 1, darjah 2 dan darjah 3 untuk memudahkan semua pelajar daripada darjah 1 sampai darjah 3 tu untuk dia faham. Okey. Kita tak akan buat daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak. Kita gabungkan semua sebab kemahiran matematik ini adalah sama. Iaitu contoh kalau kita buat tambah, dia sampai masuk universiti pun tambah tu tetap akan sama. Kalau tolak sama juga. Darab pun sama juga. Okey. Ini adalah kemahiran asas. Okey. Baik, mungkin untuk di pelajar-pelajar yang di Sarawak, dia ada tahun sekarang tahun 2021 kita gunakan matematik in English untuk darjah 1 dan 2 sudah dan darjah 3 masih gunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. So hari ini kita memang purposely buat ni untuk membantu murid-murid kita yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris untuk memahami matematik. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tambah tanpa kumpul semula. Okey, dan in English I think it should be without regrouping. Without regrouping, tanpa mengumpul semula. Maksudnya tambah terus. Yang ini bunyi dia macam susah tetapi sebenarnya sangat-sangat senang. Kalau tengok mengumpul dengan tambah tanpa kumpul semula, tambah dengan mengumpul semula macam agak confuse kan. Okey, tapi tak apa, sebenarnya benda itu adalah basic sahaja. Okey, baik. Sebelum itu cikgu nak terangkan kepada mungkin ada parents yang tengok juga kan, ataupun pelajar-pelajar kita. Okey, untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3, digit dia berbeza-beza. Okey, tengok contoh di sini saya sudah nyatakan untuk tahun 1, dia hanya ada 2 digit sahaja, 2 digit. Okey, tahun 3 ada tahun 2 dia ada 3 digit. 3 digit, dan tahun 3 dia ada 4 digit. Dia ada 4 digit. Okey, apa maksud digit-digit ini? Okey, ini sepatutnya banyak orang keliru apa itu nombor dan apa itu digit. Okey, contoh contoh 2 digit. 2 digit saya bagi contoh di sini ialah mungkin boleh saya kata 36. Okey, ini ialah satu nombor. Ini ialah satu nombor tetapi di dalamnya ada 2 digit. Boleh faham? Nombor dan digit itu adalah berbeza sebenarnya. Digit adalah biji-biji di dalam dia. Macam sebiji durian kan. Sebiji durian dalam tu ada berapa biji-biji lagi kan. Macam itulah sebenarnya satu biji durian kan, tapi dalam dia ada berapa ulas-ulas ni. Okey, sama. Ini ialah satu nombor. Satu nombor, 2 digit. Okey, faham? Maksudnya ada satu nombor, di dalamnya ada 2 digit. Inilah digitnya, 2 digit. Okey, untuk tahun 2 pula sama. Okey, saya boleh bagi 736. Okey, ini tadi 2 digit, betul? Sekarang dia ada satu lagi digit. Ini ialah 3 digit, 1, 2, 3. 3 digit lah. Okey. Semasa tahun 1 kita akan belajar 2 nombor, iaitu kurang daripada 100. Kurang daripada 100 nombornya. Maksudnya di bawah 100. Jadi proses tambah, tolak hanya akan melibatkan 2 digit sahaja. 2 digit sahaja. Tetapi apabila anak murid kita sudah naik darjah 2, mereka akan menggunakan 3 digit, iaitu kurang daripada 1000. Kurang daripada 1000. Kurang daripada 1000. Ini kurang daripada 1000 iaitu nilai dia ratus. Paling tinggi pun 1000. Okey. Dia masih satu nombor tetapi 3 digit macam tu. Okey, untuk tahun 3 dia naik lagi. Apabila tahun 3 mereka naik daripada 4 digit. 4 digit. Okey, saya bagi 2736. Kita ada satu nombor, ini adalah satu nombor. Jangan kata ada 4 nombor, bukan. Ini ialah satu nombor 4 digit. Okey, boleh faham kan?
Okey, 1, 2, 3, 4. 4 nombor. Jadi dalam ini ada 4 nombor kan. Okey, 4 digit. 1 nombor, 4 digit. Okey, boleh faham. Saya rasa ibu bapa ataupun adik-adik yang yang tengok video ni boleh faham by now boleh faham Jangan keliru dengan nombor dan digit. Nombor ialah 1. 1 ini. Ini dia nombor. Digit yang di dalamnya. Okey. Baik, okey. Seterusnya, okey, apabila sudah naik nanti apabila tahun 4, tahun 5, tahun 6, digit-digit itu akan semakin besar sehinggalah juta. Okey, tahun 6 dia sampai ke juta. Okey, tetapi konsep dia tetap sama. Kalau tambah, dia tetap tambah. Kalau tolak, dia tetap tolak. Dia tetap sama. Cara tolak, cara tambah, cara darab, cara bahagi adalah sama. That's why apabila kita mengajar, kita boleh sekalikan konsep dia. Sebab tambah darjah 1 dengan tambah darjah 2 dengan darjah 3, darjah 4 semua sama, konsep yang sama. Okey, apa itu konsepnya ni? Konsep yang pertama ialah yang kita akan belajar hari ini ialah tambah tanpa kumpul semula. Tambah tanpa kumpul semula. Okey, saya bagi contoh di sini untuk tahun 1 tahun 1 untuk tahun 1 sepatutnya adik-adik kita di tahun 1 dia akan menggunakan bahasa English Okey. Tapi konsep dia sama. Even dia pakai English ke, pakai bahasa Jerman ke, pakai bahasa Indonesia ke, pakai bahasa Bangladesh ke, Indonesia, mana-mana, nombor dia tetap sama. Okey, nombor matematik dia ialah universal, tetap sama. Okey. So, kita bagi contoh di sini. Contoh Okay, saya gunakan bentuk lazim terus Saya gunakan bentuk lazim. Untuk kita bagi 34 tambah dengan 63. Okey. Ini ialah bentuk lazim bentuk lazim. Okey. Suka saya nak ingatkan, ini ialah bentuk lazim ayat matematik. Ini ialah ayat matematik. Kalau tuan-tuan ataupun adik-adik, ibu bapa yang kat sini selalu baca dalam buku teks kan, dia kata ayat matematik. Ayat matematik dia akan jadi macam ini. Ayat matematik dia ialah contoh ayat matematik dia 34 tambah 63 sama dengan ini ialah okey, ini ialah ayat matematik. Ini yang dipanggil ayat matematik. Selalu orang keliru apa ayat matematik. Ayat tu dia kata tukarkan ayat matematik ini. Okey. So benda ini kita akan tukarkan jadi ke sini Okey. Jadi kita gunakan jadi bentuk lazim. Daripada ayat matematik ini kita tukarkan untuk lazim. Okey Ini dalam buku kita ada petak-petak kan. Kita anggaplah ada petak di sini Okey, baik. So tanpa mengumpul semula, kita buatlah contoh. Ingat, setiap kali kita nak buat operasi tambah, kita mesti bermula dengan rumah sa. Okey, rumah sa ataupun in English we have to start with ones. Dekat sini ones. English dia pakai ones. Okey, dalam bahasa Malaysia dipanggil sebagai rumah sa. Sa itu maksudnya satu. Dan rumah yang seterusnya ialah puluh. Ini ialah puluh. Ataupun English dia tens. Okay, tens. Dia puluh kah, tens kah, apa pun sebutan dia, konsepnya tetap sama, iaitu mesti ingat, kita mesti tambah daripada yang belakang sekali. Kalau contoh kita buat di sini, kita menghadap ni kan, kita ambil daripada sebelah kanan. Okey, contoh. Jangan kita bermula daripada rumah yang besar. Kita mesti mula daripada rumah yang kecil, iaitu rumah ones ataupun rumah sa. Okey, contoh di sini 4 tambah 3. Okey, 4 tambah 3. Ingat 4 dan 3. Okey. First, cara senang saya ajar ialah sama ada kalau masih belum mahir dengan ini, kalau darjah 1 saya akan buat ajar macam inilah.
Okey, saya akan ajar macam ini ya. Dia ada 4 kan, kita ajar dia 1, 2, 3, 4. Dia gunakan stick lah, kayu ataupun pembilang. Kalau kita in English we say counters lah, counters apa-apa. So itu kita kadang-kadang gunakan guli ke, biji saga ke, batu ke, whatsoever lah. Tapi dekat sini kalau nak senang, okey, kita suruh dia buat 1, 2, 3, 4 dan sini 3, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3 dan kita suruh kumpul semua ni buat balik di sini 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3. Okey, jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi depan dia 7 di sini. Okey, ini cara untuk pendedahan tahun 1 tahun 1. Okey, and then di sini dia pun buat lagi. 1, 2, 3 kan? 3. And then sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kalau advance lagi saya selalu suruh 1, 2, 3, 4 ikat. Ikat maksudnya apabila sampai yang kelima dia ikat. Kayu tu dia ikat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dia ikat. Jadi dia akan tahu ini 5, 6. Okey. Okey, sekarang dia buat boleh sama ada dia nak buat tulis satu-satu macam ini tadi ataupun dia terus kira di sini. Sini dia kata 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okey. Boleh faham Boleh faham. Saya ulang sekali lagi. Contohnya nombor 34 tambah 63. 34 plus 63. So we have to start with ones. Mesti mula daripada rumah ones. Okey, ones. Okey, contoh di sini ada 4. So dia tulis lukis 4 batang, 3 batang and then dia buat kumpul semua batang ke sini. Ataupun okey, bila dia dapat jawapan dia tulis di sini, di bawah sini and then make sure dia buat di dalam petak yang betul. Kebanyakan pelajar tahun 1 mereka akan tulis jawapan tidak mengikut petak. Mereka hanya tulis sahaja. Apabila menjadi kebiasaan, apabila mereka pergi ke tahun 2, tahun ke-3, tahun 4, penambahan mereka akan keliru kerana berada di rumah yang salah. Okay, that's why untuk pelajar saya memang akan pastikan mereka lukis garis ini. Garis ini. Okay, walaupun buat dalam buku matematik, walaupun buat dalam buku dalam kertas putih biasa, saya akan pastikan mereka tulis ini. Okey, and then macam ini 3 tambah 6, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ikat 6. Okey, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, seterusnya kita dapat 97 lah. 97. Okey, untuk yang seterusnya kita akan gunakan teknik mental lah, teknik mental di mana dia lebih cepat sedikit lah, lebih cepat, bukan lebih cepat sedikit, lebih cepat banyak. Okey, so saya padam ini, kita bagi contoh yang seterusnya. Saya gunakan contoh yang sama supaya anda boleh murid-murid boleh tengok apa perbezaannya. Perbezaannya 34 tambah dengan 63. Okey, saya gunakan konsep yang sama. Okey, apabila kita buat ini, pastikan murid kita, anak-anak kita buat ni. Okey, supaya dia tahu jawapan untuk ini ada di sini. Jawapan untuk ini ada di sini. Sebab apa? Ini mengikut rumah. Tempat alamat rumah dia. Ini Sahabuluh. Kalau saya selalu bagi tahu dengan murid, ini adalah tempat tinggal dia. Tempat tinggal. Setiap kita ada alamat rumah kan. Inilah alamat rumah dia. Ini alamat rumah dia supaya dia tidak pergi masuk ke rumah orang lain. Okey. 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 Sekarang kita mesti buat rumah penambahan daripada belakang ataupun senang cerita kita ambil daripada sebelah kanan, sebelah kanan yang belakang sekali. Okey, 4 dan 3. Okey, teknik yang saya gunakan apabila murid bila dia sudah buat ini, dia akan terasa, okey cikgu, kadang-kadang dia kata cikgu penatlah buat banyak-banyak. Apabila dia sudah mahir, tambah dan faham konsep bagaimana nombor ini terjadi. Nombor ini terjadi disebabkan ada 4 batang sini tambah dengan 3 batang dia akan jadi macam ini. Apabila dia sudah faham konsep itu, dia sudah faham di otak dia, and then dia memang sudah dia boleh membayangkan berlakunya lukis counter sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okey, bila dia sudah bayangkan, okey, cara yang seterusnya ialah, okey, kita buat macam ini. 4 dan 3. Okey.
4 dan 3, kita minta murid kita ataupun pelajar-pelajar kita iaitu 4 dan 3, kita pilih mana satu nombor yang lebih besar. Nombor yang lebih besar. Untuk topik yang sebelum ini kita sudah belajar membanding nombor yang besar dan nombor kecil. Jadi by right sepatutnya mereka sudah tahu dah kan yang mana lebih besar, 4 dan 3. Okey. So 4, nombor yang besar dia letakkan di dalam otak dia. Dia letak di dalam ingatan dia, dan nombor 3 ini saya selalu kata letak di jari. Letak di jari. Okey, saya bagi contoh Okey, 4 saya suruh mereka kan 4 dan 3 di jari. 3 di jari. Mereka kan 3 di jari. Sebut 4, 5, 6, 7. Okey, saya ulang sekali lagi untuk murid-murid tahun 1. Okey, 4 letak di otak. 4 sebut 4, 3 di jari. 4 di otak, 3 di jari. 4 sambung terus. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. So, kita akan dapat jawapan 7 di sini. Dan proses ini tanpa kita hasil, tanpa kita penat-penat. Kesian kan kadang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Jadi dia first step tadi kita ajar macam ini, kemudian dia sudah mahir, dia akan nampak ini di dalam otak dia dengan macam mana? 4 di jari, 4 di otak, 3 di jari. 4, 5, 6, 7. Sama juga dengan sini. Okey. Ini pun menggunakan cara yang sama, 3 dan 6 menggunakan konsep yang sama, iaitu gunakan separuhnya satu daripada nombor itu letak di otak. Nombor apa yang kita nak letak di otak di ingatan kita, iaitu nombor yang besar. Ingat ini kebanyakan bila saya kongsikan dengan parents, mereka tak gunakan konsep yang betul, tetapi jawapannya memang akan sama. Okey, tetapi untuk memudahkan kita gunakan nombor yang besar. Kenapa kita gunakan nombor yang besar di dalam otak? Supaya di jari kita sikit saja, senang untuk mengurangkan kesilapan, risiko salah kira. Okey, contoh nombor 6. Kita letak di otak, nombor 6 besar, 6, 3 di jari, 3, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan dia ialah 9. Okey. Kebanyakan parents apabila dia nampak macam dia akan okey 3 di otak, dia kata 6 di jari. 6 di jari. Jawapan dia tetap sama, 9. Tetapi proses dia lebih panjanglah. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawapan dia sama, tetapi pengiraan dia lebih panjanglah. Jadi saya selalu latih murid-murid kita gunakan nombor yang besar letak di otak dan nombor yang kecil di jari. Okey, ini ialah untuk tahun 1. Okey, untuk tahun 1. Apabila dia sudah bergerak naik ke tahun 3, naik ke tahun 2, tahun 3, nombor ini akan berubah sedikit demi sedikit mengikut tahun dia. Okey, kita tengok contoh saya bagi di sini. Saya gunakan warna biru. Okey, 34 kan, tahun 1 dia berada tahun 34. Kita tambahlah 234 tambah dengan 152. Okey. Konsep yang sama macam saya beritahu tadi. Pastikan mereka lukis garisan ini supaya jawapan dia tidak lari daripada rumah dia. Okay. So, sama konsep. Macam ini tadi kita mesti bermula daripada sebelah kanan ataupun rumah sa. Ini ataupun one sa. In English we call it one. And then ini puluh, tens, 100, ratus ataupun 100. Dalam in English they call it hundreds. Okay, hundreds. Okay, mesti bermula daripada rumah ones ataupun rumah sa. Konsep dia sama. Apabila mereka sudah naik tahun 2, tahun 3, kita tidak perlu lagi meminta mereka untuk membuat counters ini, kecuali kalau ada anak murid kita ataupun anak-anak kita yang masih belum dapat tangkap ataupun masih belum faham macam mana terjadinya nombor ini. Jadi
ada yang masih belum dapat, selalunya kita ada murid yang agak lambat. Okey, so kita mesti berpatah balik menggunakan konsep ini ya, menggunakan konsep ini. Okey. Tetapi kebanyakan kebiasaan apabila dia sudah bergerak ke tahun 2, tahun 3, should be no problem untuk ini. Kecuali kes-kes tertentu kalau dia memang perlu dimasukkan pemulihan ke ataupun berkeperluan khas ke. Jadi kita boleh gunakan ya konsep counter sini. Tetapi untuk yang ini normally kita tak ada masalah. Okey. Alright. So konsep dia tetap sama, nombor yang besar, nombor buat rumah ones dulu, kemudian rumah tens dan rumah 100, 10%. Okey. Jadi ambil nombor yang besar, letak di otak, nombor yang kecil di jari. Contoh sekarang 4. 4 letak di otak, 2 di jari. Sebut 4, 5, 6. Sekali lagi 4 di otak, 4 letak, 2 di jari. 4, 5, 6. Okey, so jawapan dia 6. Simple. Okey, 3 tambah 5, 3 plus 5. So 5 kita letak di dalam otak. 5, 3 in your hand. 5, 6, 7, 8. So we have 8 here and 2 plus 1. 2 plus 1. 2 plus 1. Kalau kadang-kadang murid yang sudah biasa dengan latihan penambahan macam ini, mereka 2 plus 1 dia terus straight away dapat 3. Sebab apa? Dia dapat tangkap, dia akan nampak dalam ini pam. Dia sudah nampak 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan terus 2, 3. Tetapi kalau yang masih belum mahir, okey, tak apa, 2 tambah 1, 2 plus 1, 2, 3. So okey, konsep yang sama. Sebab itu saya katakan awal-awal video tadi, kita kata konsep tambah ini tidak akan berubah. Konsep dia tidak akan berubah. Okey. Okey, dan seterusnya untuk tahun 3, saya tambah lagi ya. Okey, saya tambah lagi. Okey. Merah ha. Okey. Ni dia akan, kita ada tadi 234. Okey, apabila dia sudah naik darjah 3, nombor dia akan lebih besar. Konsep tetap sama. Ingat, konsep tetap sama, nombor saja berubah. Apabila dia mahir tambah, bagilah sebesar-besar manapun nombor itu, digit itu, mereka akan dapat buat. Okey, contoh di sini saya bagi 5,234. 5,234 plus let's say 4,725. Okay, so we have here 5,234 plus 4,725 equal to, okay, sentiasa ingat, make sure mereka buat garis ni ya. Make sure. Saya memang walaupun kadang-kadang dalam buku latihan, dalam buku matematik mereka ada petak-petak kan, ada petak-petak. Saya tetap akan minta mereka buat supaya mereka faham konsep. Sometimes buku petak itu mereka tidak faham, mereka just isi-isi saja. And then ada certain pelajar yang dia tidak pun mengisi ikut petak. Dia tulis saja, dia seperti garis lurus, dia anggap sebagai garis lurus, ataupun dia anggap petak itu tidak ada berfungsi. So apa yang saya buat ialah saya minta mereka gariskan. Even dalam buku kerja dia tidak ada petak. See? Apa beza buku latihan dengan buku kerja? Buku latihan dia memang sediakan buku petak-petak tu kan. Jadi kita punya student dia hanya akan isi, kamu hanya akan isi saja kan. Tetapi untuk dalam buku kerja dia tidak ada petak. Sama juga dengan contoh kalau ujian ke kuis ke latihan kan, dia tidak ada petak. So saya akan lazimkan mereka untuk buat petak macam ini. Okey, buat garis macam ini ya. So mereka akan nampak di mana satu petak, satu nombor. Okey. Satu petak, satu nombor. Selalu saya beritahu dengan murid-murid, kita kata satu jamban satu orang saja. Tak boleh dua orang dalam satu jamban kan. Kalau dua orang sempit sudah, ataupun bau busuk. Okey. So konsep dia tetap sama. Rumah sa ataupun ones
Sini rumah apa? Di sini ialah rumah puluh ataupun tens. Sini rumah ratus, 100. Ratus ribu, thousand. Okey, 10,000,000. Setiap awal tahun mereka akan diajar untuk nilai rumah, nilai tempat. Okey, nilai tempat lain, nilai rumah lain. Okey, tapi itu topik yang awal. Ini ialah untuk basic penambahan. Okey, so konsep dia tetap sama, iaitu ditambah daripada rumah yang paling belakang sekali ataupun nilai digit di belakang sekali, iaitu rumah sah. Okey, rumah sah. Konsep sama seperti apa yang kita belajar pada tahun 1 dan tahun 2. Konsep dia tetap sama. Tambah is tambah. Dia tidak akan berbeza. Okey, 4 tambah 5. 4 tambah 5 mana yang lebih besar letak di otak, 4 mana yang nombor yang lebih kecil letak di jari. So, sebagai contoh di sini 4 dan 5. Saya akan tanya dengan murid, parents, kalau parents tengok ni, boleh tanya dengan anak-anak kita, mana 4 dan 5 mana yang lebih besar. Dia katakan 5. 5 letak di otak, letak di ingatan. 5, 4 di jari, 4 di jari. 5 terus, 5, 6, 7, 8, 9. Sama, 3 tambah 2. 3 tambah 2. Kalau murid cepat dia akan dapat. Kalau murid yang slow sikit tak apa, buat balik. 3 tambah 2. 3, 4, 5. 5. Okey, 2 tambah 7. 2 tambah 7. Mana yang lebih besar? 7. Okey, 7 di otak, 2 di jari. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Okey, 7, 8, 9. 5 tambah 4. 5 tambah 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So, ini ialah penambahan tanpa kumpul semula. Sebenarnya tambah tanpa mengumpul semula. Maksud dia ialah tidak ada berlakunya regrouping. Maksudnya tidak ada lebih, dia tidak ada jawab setiap jawapan ini, setiap perasan ataupun tidak, ianya nampak senang sebab kerana tidak ada berlakunya nombor itu melebihi 9. Paling tinggi pun nombor itu ialah 9. Okey, kalau dia 10, contoh, kalau dia 10, contoh saya tukar di sini. Sini 5, 5 tambah 5 10 kan. Bila 5 tambah 5 10, satu petak ini dia akan sudah jadi 2 nombor. Okey, jadi yang satu akan pergi naik. Jadi dekat sini itu dipanggil mengumpul semula. Hari ini saya tidak akan mengajar mengumpul semula. Yang hari ini saya ajar basic dahulu. Pastikan anak murid kita ataupun anak-anak kita mahir tanpa mengumpul semula. Tanpa mengumpul semula. Jadi, okey, saya beri contoh di sini. Okay. Okey. Baik. Kita tengok mula daripada mula balik. Hari ini kita belajar tambah tanpa kumpul semula. Apa beza dia? Untuk tahun 1 digit dia hanya 2 digit. 2 digit, contoh di sini 36. Ada satu nombor 2 digit, 1 2. Tahun 2 ada 3 digit. Dia sudah naik kan? Dia sudah naik, jadi dia akan gunakan 3 digit. 3 digit 1 2 3. 3 digit. Tapi satu nombor, satu nombor. Jangan keliru dengan nombor dan digit. Okey, tahun 3, 4 digit. 1, 2, 3, 4. 4 digit. Okey. So, tahun 1 dia hanya tambah 2 digit. 2 digit. Mungkin dia boleh jadi macam ini jugalah. 34 tambah 2. Macam ini. Ada, dia akan slowly dia akan naik jadi macam ini. Tetapi mungkin dia boleh macam ini. 4 tambah 3 pun boleh. Tapi yang paling ni dia akan jadi macam inilah. Okay. And then naik tahun 2 dia ada 3 digit. 1 2 3, 1 2 3. Ada 2 digit. Kemudian ada 3 digit, 3 digit. Kemudian dia naik darjah 3 ada 4 digit. Okey. 4 digit. Apabila dia naik darjah 5, tahun 5, apabila tahun 5 tahun 4, tahun 5, tahun 6, nombor ini akan semakin membesar, digit dia semakin banyaklah. Tapi konsep dia tetap sama. Percaya ataupun tidak, apa yang kita belajar, contoh kalau
ada yang pelajar kita sudah pergi ke universiti ke apa, dia tetap akan menggunakan konsep yang sama. Dia tak akan pergi masuk universiti tiba-tiba konsep tambah itu berubah. Tidak, tetap sama. Sebab itu asas ini kita perlu kuasai. Okey, sebab itu asas perlu dikuasai. Kebanyakan pelajar-pelajar yang lemah pada tahap 2, 4, 5, 6, mereka lambat untuk menyiapkan kerja-kerja penyelesaian masalah. Contohnya adalah disebabkan mereka kurang mahir pada asas, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, so itu saja untuk hari ini, dan kita bagi latihan untuk tahun 3. Untuk tahun 3 buat muka surat buku teks, kita refer pada buku teks. Itu tahun 3 guna buat muka surat 31, tahun 2 muka surat 50, dan tahun 1 muka surat 67. Muka surat 67. Okey. Saya harap, cikgu harap sesi kali ini boleh membantu murid-murid ataupun ibu bapa, parents, adik, kakak, abang semua untuk membantu pelajar kita memahami konsep tambah ini. Okey, baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.